Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan kepada tuan-tuan tentang satu kisah ulama yang terkenal di negeri Terengganu. Namanya ialah dengan digelar Tok Kupaluh. Tok Kupaluh ni namanya ialah Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad ataupun panggil Tok Tuan Besar bin Syed Zainal Abidin bin Syed Hussein bin Syed Mustafa bin Syed Sheikh Al-Aidrus sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Al-Aidrus marga Alawi. Beliau merupakan nasab yang ke-32 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok Kupaluh dilahirkan pada 1233 Hijrah bersamaan 1817 Masihi. Dilahirkan di kampung Cabang 3, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Bapa Tok Kupaluh namanya ialah Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Aidrus yang dikenali dengan Tok Tuan Besar, yang menjawat jawatan Syekhul Ulama Negeri Terengganu ataupun Syekhul Islam Negeri Terengganu. Ibu kepada Tok Kupaluh namanya ialah Hajjah Aminah. Hajjah Aminah ini merupakan isteri pertama daripada Tok Tuan Besar rahimahullah. Adik-beradik Tok Kupaluh itu ramai. Di antara adik-beradiknya ialah Syed Zainal Abidin yang digelar sebagai Engku Syed Seri Perdana, Syed Ahmad yang digelar Tok Tuan Ngoh Seberang Baru, Syed Mustafa yang digelar sebagai Tok Tuan Dalam, Syed Abu Bakar yang digelar Tok Tuan Bung Solok. Itu adalah beberapa orang daripada adik-beradik Tok Kupaluh. Pendidikan Tok Kupaluh ini semasa kecilnya ialah Tok Kupaluh itu belajar dengan ayahnya sendiri, iaitu Tok Tuan Besar. Selepas daripada itu, Tok Kupaluh menyambung pelajarannya bersama dengan Tok Syekh Duyung, bersama dengan Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas dan beberapa orang lagi. Selepas daripada menamatkan pengajiannya di negeri sendiri, lalu Tok Kupaluh menyambung pelajarannya di Makkah Al-Mukarramah. Guru-gurunya di Makkah Al-Mukarramah itu yang terkenal itu ialah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Al-Malik Al-Makki dan beberapa orang guru-gurunya daripada Mekah itu sendiri. Ketika di Mekah, rakan-rakan seperguruan Tok Kupaluh ialah Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Abdul Qadir Al-Fatani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nikmat Kecik Pulau Duyung dan beberapa orang rakan-rakannya lagi. Setelah belajar di Mekah, maka pulanglah Tok Kupaluh ke negeri Terengganu Darul Iman. Setelah pulang daripada Mekah itu, Tok Kupaluh disuruh oleh ayahnya mengajar di kampung Cabang 3, di tempat ayahnya itu, di masjid ayahnya, di masjid Tok Tuan Besar itu sendiri. Kemudian beberapa lama daripada itu, Tok Kupaluh dikurniakan tanah di kampung Paluh. Lalu Tok Kupaluh membuka tempat pengajiannya sendiri di situ, iaitu membuka pondoknya sendiri di situ, membuka masjid dan membuka surau di sebelah rumahnya di situ. Makanya apabila Tok Kupaluh duduk di kampung Paluh, maka dikenalilah Tok Kupaluh itu dengan Tok Kupaluh. Sebelum nama Tok Kupaluh itu dia dikenal dengan Tok Tuan Kecik, kerana ayahnya itu Tok Tuan Besar. Maka dia sebagai pangkat anak ini dikenali dengan Tok Tuan Kecik. Tapi apabila duduk di kampung Paluh, maka terkenal dia dengan nama Tok Kupaluh. Apabila dah buka pondok di kampung Paluh itu, maka terkenallah pondoknya itu di serata Malaysia, tanah Melayu ini. Maka anak-anak muridnya pun ramai daripada Terengganu, daripada Pahang, daripada Kelantan, sehingga kepada Patani Darussalam sendiri. Padahal di negara Patani Darussalam itu sendiri dah ada pondok yang terkenal dah. Tapi ada juga yang mari belajar dengan Tok Kupaluh kerana
terkenalnya Tok Kupaluh ini dari sudut keilmuannya, dari sudut kealimannya, dan dari sudut kewaliannya itu sendiri. Anak-anak murid Tok Kupaluh ini ramai, antaranya yang terkenal. Yang terkenal ialah Sultan Zainal Abidin yang ketiga, yang menjadi sultan kepada negeri Terengganu Darul Iman ini. Dan murid kanannya ialah Haji Abdul Rahman Limbung. Menurut keturunan Tok Kupaluh yang ada pada hari ini menyatakan Haji Abdul Rahman Limbung ini menguasai hampir kesemua ilmu Tok Kupaluh dikuasai oleh Haji Abdul Rahman Limbung. Itu menurut daripada keturunan zuriat Tok Kupaluh yang ada pada hari ini. Dan juga antara murid Tok Kupaluh yang terkenal ialah Tok Jangguk. Tok Jangguk di Kelantan itu juga pernah belajar daripada Tok Kupaluh. Jadi di antara pada ketika hayat Tok Kupaluh itu sendiri, Tok Kupaluh ni dari sudut pentadbirannya dilantik menjadi Syekhul Ulama, Syekhul Islam negeri Terengganu. Ayah dia itu yang mula-mula Tok Ketuan Besar tu menjadi Syekhul Ulama. Selepas ayahnya itu, maka Tok Kupaluh ini dilantik oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga menjadi Syekhul Ulama. Syekhul Ulama ialah ketua kepada suatu badan Dewan Ulama dipanggil pada waktu itu dalam sistem kerajaan negeri Terengganu, yang ada suatu dewan dipanggil Dewan Ulama untuk menjadi rujukan kepada kerajaan negeri Terengganu. Makanya Tok Kupaluh mengetuai, maka digelar ia sebagai Syekhul Ulama negeri Terengganu ataupun Syekhul Islam negeri Terengganu. Antara kegiatan ataupun sumbangan Tok Kupaluh itu sendiri, Tok Kupaluh ni dalam bab pentadbirannya pernah menggubal menggubal undang-undang tubuh negeri Terengganu yang dikenali dengan nama Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk. Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk yang digubal pada 2 hari bulan November 1911. Tujuan asalnya ialah untuk mengekang pengaruh British dan untuk mengisytihar bahawa kerajaan Terengganu ni adalah kerajaan Melayu Islam yang merdeka dan kerajaan sendiri, ada di dalam fasal Itqanul Muluk. Itqanul Muluk ni kita akan buat video khas mungkin untuk cerita tentang Itqanul Muluk ini. Jadi itu antara sumbangan-sumbangan Tok Kupaluh. Sumbangan-sumbangan Tok Kupaluh banyak. Di antara karamah Tok Kupaluh, karamah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Tok Kupaluh ialah pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga ujung-ujung itu, maka British mula datang. British ni dah mula datang lah ke negeri-negeri dari tanah Melayu. Maka apabila dia datang ke negeri Terengganu Darul Imam, maka seperti di negeri-negeri lain dia cuba nak menguasai negeri-negeri Melayu. Makanya apabila sampai ke negeri Terengganu, dia berjumpa dengan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Sultan Zainal Abidin yang ketiga mengarahkan supaya British berjumpa dengan Tok Kupaluh. Maka British pun pergi berjumpa Tok Kupaluh. Kerana kata Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Terengganu ni ada tuang dia. Tuang dia tu Tok Kupaluh, muridnya Tok Kupaluh tu. Maka Tok Kupaluh pun berunding, British pun berunding bersama dengan Tok Kupaluh. Dalam rundingan tersebut, Tok Kupaluh mengatakan kalau nak ambil tanah, boleh ambil berapa-berapa pun, ambil angkut dalam lori, tok dalam kapal. Ambil angkut, letak di dalam kapal. Maka ini merupakan satu sindiran kepada British. Maka British menjadi bengang dengan jawapan sindiran daripada Tok Kupaluh. Dia mesyuarat tu, rundingan tu dengan duduk di atas kerusi. Maka dia pun bangun kan nak menyatakan bantahan daripada sindiran Tok Kupaluh. Apabila dia bangun, tiba-tiba kerusi terlekat dekat punggung dia. Lalu kata Tok Kupaluh, dahlah kamu ni mahu ambil tanah negeri Terengganu, kerusi rumah aku pun kamu nak ambil juga. Itu sindir kali yang kedua. 2 kali sindiran yang diberi oleh Tok Kupaluh kepada British, menyebabkan British ni rasa apa dia panggil tercedok. Rasa geram dengan Tok Kupaluh. Maka pada kali yang kedua dia datang lagi pada Tok Kupaluh untuk berunding dengan Tok Kupaluh itu untuk mendapatkan negeri Terengganu Darul Imam
Lalunya pada kali kedua dia datang dengan tentera laut, dengan kelengkapan kapal pada waktu itu, kelengkapan paling canggih. Maka dia datang di negeri Terengganu Darul Iman itu. Makanya Tengku Paloh pun pergi turun ke muka kuala di negeri Terengganu itu. Lalu Tengku Paloh pun ambil pegang serabang dia pun buat sengit. Bila dia sengit serabangnya itu, maka kapal ni pun jadi sengit. Sengit pula ke kiri serabang dia, pegang pula serabang belah kiri, sengit pula kapal belah kiri. Maka baliklah British bila melihat perkara yang demikian. Datang pula kali yang ketiga, tiba-tiba nak datang pada kali yang ketiga tu, British melihat penuh meriam-meriam. Kata orang tua, cerita orang tua ni, meriam-meriam tu British melihat penuh dengan orang-orangnya penuh di sepanjang pantai negeri Terengganu. Pahlawan-pahlawan penuh. Lalunya British kata, selama mana ada orang ini, yakni Tengku Paloh, maka kita tidak dapat tidak dapat mengambil negeri Terengganu Darul Iman. Selama mana ada orang ini, iaitu Tengku Paloh itu sendiri. Maka selama hidup Tengku Paloh, memang British tak dapat masuk ke negeri Terengganu Darul Iman. Di antara karamah yang lainnya ialah Tengku Paloh ni pernah berjumpa dengan orang Hulu Balang. Hulu Balang ni yang sombong dengan kekuatan diri dia kerana gagahnya itu. Maka Tengku Paloh ambil buah pinang, Tengku Paloh pun golek. Tengku Paloh kata kepada Hulu Balang yang sombong, gagah tadi tu, yang sombong dengan kekuatan dia. Tengku Paloh kata, cuba angkat buah pinang. Maka orang Hulu Balang ni angkat buah pinang tak boleh. Buah pinang kecil je. Dia angkat tak boleh. Tengku Paloh pun ambil dua jari dia, angkat buah pinang tu. Lalu kata Tengku Paloh, tengok, dah mu buah pinang gini mu dah boleh nak angkat. Dah, sombong dengan kekuatan. Tengku Paloh menyindir kepada orang yang sombong dengan kekuatan tubuh dia itu. Tengku Paloh ni pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Pernah bertemu dengan Nabi Khidir beberapa kali. Satu di surau. Dan banyak kali sebenarnya dia berjumpa. Antara kisah yang masyhurnya ialah bertemu di surau. Surau dekat rumahnya itu. Itu Tengku Paloh kata kepada penduduk-penduduk kampung yang berjemaah dengan dia, kata, esok saya tak turun waktu subuh. Kata Tengku Paloh. Lalu orang kampung pun dengarlah, esoknya tiba-tiba ada seorang yang datang. Lalu orang itu menjadi imam. Lalu orang kampung pun semayang bersama-sama dengan orang tersebut. Sudah daripada habis semayang subuh, semua orang balik tu, Tengku Paloh pun tanya, ada turun semayang? Ada. Siapa dia jadi tok imam? Tak tahu, tak kenal. Kata kamu, saya tak kenal. Lalu Tengku Paloh kata, itu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir datang ke surau Tengku Paloh menjadi imam kepada penduduk kampung. Di antaranya lagi ialah pada ketika Tengku Paloh duduk di kebun ni. Tengku Paloh ni ada kebun. Lalu Tengku Paloh sedang melihat bunga-bunga dia tu, datang Nabi Khidir alaihissalam. Lalunya kata Nabi Khidir alaihissalam, kata kepada Tengku Paloh, kalau kamu meninggal dunia nanti, kamu suruh orang tanam dekat sana, iaitu di tempat yang dimakamkan Tengku Paloh pada hari ini. Lalu pada malam Sabtu 1 Zulhijjah 1336 Hijrah, 6 September 1918, maka wafatnya Tengku Paloh rahimahullah, dan dimakamkan di tempat yang telah dipesan kepada saudara anak-anak dia itu. Maka Tengku Paloh dimakamkan di tempat yang di kampung Paloh. Siapa-siapa yang mahu hadir bolehlah pergi ke makam Tengku Paloh di kampung Paloh itu, dekat dengan rumahnya, dekat dengan suraunya, dekat dengan muzium. Jadi bolehlah untuk hadir, untuk menziarahi Tengku Paloh rahimahullah. Bisirril asraril Fatihah.